Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Kena pakai ke mas? Oh enggak kena pakai mas, ya pakai mas. Okey. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz pengacara majlis, yang saya muliakan, yang berhormat Datuk Rizam selaku adun kita, wakil daripada ahli parlimen pada malam ni. Terima kasih kepada Nazir dan seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid yang saya hormati, tuan pengurusi MPKK, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat yang pertama Allah Taala sebut bismillahirrahmanirrahim, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Baik, Allah Ta'ala sebut di antara tujuan Nabi Muhammad dibawa berjalan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj itu ialah linuriyahu min ayatina, supaya dipertunjukkan, supaya kami tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami. Linuriyahu min ayatina, supaya ditunjukkannya min ayatina, daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Kekuasaan kami itu apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah gunakan perkataan kami, linuriyahu, ditunjukkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad, min, daripada ayatina, tanda-tanda kekuasaan kami. Na tu makna ganti nama dhamir kepada Allah Taala, kami. Dan tuan-tuan kena ingat, kami di sini bukannya maknanya Tuhan tu banyak. Jangan faham macam tu pula. Kami bagi bahasa Melayu ramailah. Kami bagi orang kita ni menunjukkan ramai. Tapi dalam ayat Quran tu, kami tu dengan kekuasaan Tuhan, kebesaran Tuhan, gagahnya Tuhan, kuatnya Tuhan, Allah gunakan perkataan ganti nama kami. Macam kita di utara, orang Kedah, orang Perak, orang Perlis, kadang-kadang dia tak cakap aku, dia tak cakap saya, dia cakap kami. Kami bukannya apa, dia seorang dia aja, kami juga. Ni bahasa dia orang. Bahasa dia tak sama. Bahasa Melayu kita pun tak sama. Tuan-tuan di Selangor, saya di Perak. Kalau Tuan Haji, Tuan Nazir Ustaz kita ni, dia sebut bahasa dia, awak nak ke mana? Maknanya kamu nak ke mana? Buatnya orang Perak, awak bukannya apa? Awak tu dia pula. Awak bukannya apa? Awak tak suka durian, kata dia. Kita pun cakap, bila masa aku tak suka durian? Bukan maknanya kita tak suka durian, dia tu tak suka. Habis tu dia kata awak tak suka durian, awak tu ganti nama dia. Itu bahasa orang Perak. Awak bukannya apa? Awak maknanya saya bukannya apa? Dia guna bahasa awak. Datang cakap di KL macam tu, awak ni bukannya apa? Habis bila aku cakap aku bukannya apa? Udah bergaduh, tuan-tuan. Ini namanya bahasa. Tetapi dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut apa? Linuriyahu min ayatina, kami nak tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami. Bukan maknanya Allah tu berbilang-bilang, bukan Allah tu banyak. Dia nak cerita bahawa kami ni, Allah ni berkuasa. Kami itu menunjukkan gagahnya Allah, kuatnya Allah, hebatnya Allah. Sebab tu perkataan yang gagah-gagah Allah Ta'ala sebut kami. Kami menurunkan dari langit. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan pada malam qadar. Kami turunkan hujan, kami turunkan Al-Quran, kami turunkan rahmah. Bila sebut saja satu kenikmatan, Allah gunakan perkataan gagah, kami. Tapi kalau Allah gunakan perkataan aku, lain pula. Lain pula. Kalau Allah gunakan aku, lain. Ada ayat yang Allah menggunakan aku. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
Maka jika mereka bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, di manakah aku? Jawablah, aku hampir dengan mereka. Dia guna bahasa aku pula. Allah kata, ud'uni astajib lakum. Doalah kamu pada aku, aku akan makbulkan pada kamu. Dia gunakan aku. Maksudnya apa? Maksudnya rapat. Maksudnya rapat. Saya ni saya tak rapat dengan YB Datuk Rizam ni. Jadi saya guna bahasa saya lah. Saya bukannya apa tu. Saya tak rapat. Cuba saya main bola dengan dia daripada kecil. Daripada tadika ada satu sekolah, sekolah rendah satu sekolah, masuk asrama satu sekolah, masuk universiti satu. Takkan saya nak panggil saya kat dia, takkan nak panggil Datuk kat dia. Hang aku lah. Rizam, jom makan. Aku lama tak jumpa hang. Itu bahasa orang biasa, bahasa orang mesra, bahasa rapat. Aku ya. Din, aku nak cakap kat hang, Din. Apa mak? Hang nak cakap apa? Cakap kat aku. Itu maknanya rapat. Aku. Bila Allah Ta'ala kata doalah kepada aku mustajab, maknanya Allah ni rapat dengan kita. Cuma kita yang tak mau rapat dengan dia. Nampak tuan-tuan? Allah ni kata minta kat aku bagi. Dia tak kata minta kat kami bagi. Tak, minta kat aku. Maknanya apa? Close. Rapat. Sebab tu tuan-tuan, Allah Ta'ala ni dia cerita kepada kita tentang tanda-tanda kekuasaan Allah dipertunjukkan pada Nabi SAW. Kenapa? Kerana tuan-tuan, hidup kita ni macam-macam benda yang akan berlaku. Macam-macam benda. Ada orang yang ditimpa dengan susah, Allah uji dengan susah, miskin. Duk cari makan lantung sampah. Cari sisa makanan orang tak habis, dia makan kat kedai. Susahnya hidup. Ada orang yang melarat tuan-tuan, tak ada rumah, duduk lautan, buat kemah, buat pondok lautan, duit tak ada, rumah tak ada, saudara pun tak ada, miskin. Kita rumah 4 buah, kita rumah 3 buah. Di KL pun ada penthouse, punya kayanya juta. Dia yang kata juta, rupiah pun tak ada. Duk lautan, miskin tuan-tuan. Allah Ta'ala uji dengan miskin. Ada orang yang Allah Ta'ala uji dengan sakit. Dalam masjid ni berapa ramai yang sakit, termasuk Ab cakap ni pun. Saat-saat sakit, saat-saat sihat, saat-saat sakit. Allahu Akbar. Sebab tu saya tengok YB ni sihat ni, dengan topi Afghanistan ni, susah nak jumpa dalam masjid. Dia seorang pakai, lain tak pakai. Ini kalau kat Madinah 20 rial, boleh tahu harga. Tuan-tuan yang saya hormati, bila sebut tentang sihat, nikmat, main sakit. Ada orang nampak macam sihat tapi sakit, dia sembunyikan sakit dia. Ada orang yang dilanda dengan kesedihan. Tadi ada satu pakcik datang jumpa saya, dia kata dia kahwin 44 tahun, bulan lepas isteri dia meninggal. Saya bercakap menangis, saya menangis bercakap, jenuh bagi tisu kat dia. Saya tak boleh cakap, saya teringat Ustaz, ambil tisu lagi, menangis tu. Saya cakap lah je, kita cerita bab lain, bab Manchester menang 4-2. Dia kata dia tak boleh ingat isteri dia, dia tak boleh sebut langsung, sebut nak menangis. Dia datang pada siapa? Dia nak tanya boleh tak satu imam nak bagi dekat dia doa supaya boleh lupakan ingatan pada isteri dia. Boleh tak Ustaz? Dosa tak kalau saya makan, bila makan ubat dia mandi 5 sekali lupakan, dosa tak? Tak berdosa. Tak, saya Ustaz tak boleh tidur, tak boleh makan, teringat pada arwah. Sudah, ni kena jumpa hang tuah. Hang tuah ada sirih jamping, dia makan-makan lupa tu. Tuan-tuan yang saya hormati, ada orang yang dilanda dengan perasaan hidup tak seronok. Dia duk nampak jambatan nak terjun, duk nampak pakai LCC dia nak terjun, duk nampak pisau nak bunuh diri. Dia kerja dia tak seronok hidup ni, dia kata hidup dia tak bahagia. Tuan-tuan, apa pun masalah yang kita hadapi sekarang, di mana kita nak mengadu? Mengadu pada Ustaz Kazim, dia buat model ceramah dia pula. Ngadu pada jawatankuasa masjid, dia bocornya pula ceritanya. Ngadu pada kawan, itulah kamu aku cakap degil, dia hentamnya kita pula.
Mengadu pada kawan, aku pun sendiri, aku pun ada masalah. Macam mana aku nak selesaikan masalah engkau? Aku pun tak ada duit. Mengadu pada adik-beradik, sibuklah, sibukkan kau balik. Tengah mesyuarat ni. Sibuk. Habis tu nak mengadu pada siapa? Pada Allah. Sebab itu Nabi Muhammad diuji dengan kesusahan yang kita tak jumpa. Rasulullah diuji dengan kesusahan yang kita tak jumpa, tuan-tuan. Saya nak datang ceramah ni, subhanallah, naik kereta, tidur dalam kereta. Start 3:30 saya tidur sampai Tapah. Saya tengok kat mana ni? Tapah ustaz, tidur balik ustaz. Naik highway apa sebab berenam, hutan melintang apa semua, tidur lagi. Lenanya tidur. Buat saya apa? Makan ubat mengantuk. Semalam saya ada ceramah di Shah Alam, pergi ambil ubat. Doktor kata ubat ni kalau makan ngantuk. Baik, faham. Makan tadi memang ngantuk sungguh. Lena tuan. Bila sampai di sini, parking kereta pun orang bagi. Bila sampai di sini, orang sambut tu, sahabat saya Petronas punya orang, dulu kerja kat Dubai. Sekali lagi mai ustaz pula dia, mana dia tu penyambut tetamu ustaz. Mai lagi jumpa Tuan Nazir pula, bagi pula kursi gamer ni, masya-Allah, si main game ni gini kan. Hebat kursi masjid ni tuan-tuan. Bagi mikrofon bagus pula. Tetapi Nabi Muhammad bukan macam ni dakwah dia. Dibaling dengan batu. Disuruh budak-budak ni tunggu tepi jalan. Rasulullah lalu, baling. Nabi lari, kejar, baling. Luka Rasulullah. Padahal Rasulullah ni nak ajak masuk syurga. Rasulullah nak hidupkan mereka ni dengan hidup Islam, nak ajak jadi baik, nak ajak supaya selamat. Tak, kita baling Muhammad, ambil batu baling tuan-tuan, sampai berdarah Rasulullah. Darah Rasulullah ni bertakung dalam kasut Rasulullah. Bila Rasulullah berjalan tu, bunyi darah duk meletup. Tuan-tuan sekali lagi pakai kasut, buh kain dalam dia, macam mana rupa dia, bunyi dia. Yang Nabi Muhammad hadapi begitu. Kita dakwah tak ada macam tu, okay? Baling dengan batu jarang tuan. Sepanjang saya ceramah 30 tahun lebih, saya ceramah tahun 90, sekarang 22. 32 ustaz, 32 tahun ceramah. Tua. Tapi tak nampak tua tu yang orang pelik. Perasan tak? Umur 32 tahun dah ceramah. Tuan-tuan duk dengar saya ni ceramah daripada kaset, CD, radio, televisyen, YouTube, Facebook, sekarang TikTok. Ceramah di TikTok sekarang ni. Tak nampak tua ustaz. Saya ceramah di Kedah, ada satu pakcik tu, dia tanya, Ustaz 80 ada dah? Saya kata dekat lah. Astaghfirullahalazim. Dia kata umur 80. Tang mana aku 80? Saya tengok cermin lah kereta. Tang mana dia kata 80? Lah, subhanallah. Tuan-tuan, saya ceramah tuan-tuan, sepanjang saya ceramah ni berapa kali saya kena. Kali pertama 6 orang cekak baju saya. Satu tempat di Perak, cekak baju. Kami jemput ceramah, bukan mengata kami, okey. Oh, cekak baju ni. Masa tu saya seorang Lone Ranger. Saya ceramah dalam satu surau, semuanya perempuan. Perempuan semua, ketua kampungnya lelaki. Saya tanya, kampung ni tak ada lelaki tu? Ada. Mana kedai kata dia. Udah tuan. Rupanya tahu pada orang kampung lelaki nunggu saya tuan. Sekali. Ada yang toreh kereta Mitsubishi Galant saya tu daripada depan sampai ke belakang. Oi, meriah kereta aku ditorehnya tuan-tuan. Itu orang buat, tak boleh batu lagi. Yang ketiga, orang datang ke rumah saya bawa cuka. Cuka getah, bukan cuka makan. Dia nak simbah muka saya. Dia kata, Ustaz, ini cuka saya nak simbah muka Ustaz. Oh, sudah. Betul ke ni? Saya panggil polis datang. Polis 2 orang datang. Saya kata, cikgu, biar saya settle kejap.
Apa masalah abang ni sampai nak simbah-simbah cuka? Dia cakap sebab ustaz ceramah, isteri saya dah lawan saya sekarang. Lawan macam mana? Dia minta hak dia, nafkah. Selama ni abang tak bagi ke? Tak pernah lah bagi. Ini dia minta tu, saya marah tu. Astaghfirullahalazim tuan. Ada yang ugut saya, dia kata, Ustaz kalau ceramah siap. Siap apa? Jagalah ustaz. Jaga apa? Adalah saya nak buat. Waktu bersalam tu, masa tu kita boleh bersalam tuan. Dulu-dulu kalau ceramah bersalam, sekarang je tak ada. Dah tukar. Sudah tukar sekarang. Tak ada salam-salam, menung je. Silat-silat dengan naik qadhi pun tak salam sekarang ni. Dulu salam. Dalam ramai-ramai bersalam tu, dia bubuh pisau belit dekat celah-celah jari dia. Waktu dia nak bersalam tu, Allah jaga gemaknya, tapi pisau belit dia jatuh. Kalau tidak terbelah tangan saya ni. Dia nak toreh. Habis-habis kuat macam tu ya. Rasulullah nak sampaikan dakwah pada kita, nak dibunuh, diracun, berperang. Beberapa kali Rasulullah memimpin peperangan. Rasulullah last pimpin peperangan dalam bulan Rejab. Nak masuk pada Syaban, habis bulan Ramadan. 3 bulan Nabi perang. Jalan kaki daripada bulan Rejab masuk bulan Syaban, daripada Syaban balik ke Madinah Ramadan baru balik. Perjalanan Nabi berjalan nak berperang tu, jarak dia 700 km. Berjalan kaki pergi balik 1400 km. 1400 pergi balik tuan-tuan. Kita rasa kalau 700 perlih sampai Johor. Patah balik pula nak perang dengan Rom. Berjalan kaki dalam musim yang panas. Naik unta, sampai riwayat sebut 10 orang kongsi satu unta. Punya seksanya tuan-tuan nak perang untuk nak sebarkan Islam pada kita. Jalan kaki. Cuba hari ni saya dijemput ceramah dari Ipoh ke Sabak Bernam ni, Masjid At-Taqwa ni. Agak-agak jalan kaki sanggup. Minta maaf lah ustaz, banyak kerja ustaz. Baik saya tengok big stage kata dia. Baik saya tengok cerita Korea, sarang baik saya tengok Korea. Sanggup kau jalan kaki dari Ipoh sampai ke Masjid At-Taqwa, kau balik pula. Allah. Dulu yang sanggup jalan kaki Ipoh KL Herman Tino. Ingat tak Herman Tino lu jalan kaki lu? Ni walk kita, ni walk Herman. Mengapa dikenangkan tu Herman Tino. Jalan kaki dia. Kita tak sanggup tuan-tuan. Tuan-tuan, Allah Ta'ala dia bagi pada Nabi Muhammad ujian yang hebat. Tiba-tiba orang yang duk sokong Rasulullah mati. Abu Talib. Abu Talib ni tuan-tuan, orang main kata dia, hai Talib, kamu ambil anak kami, buat mari anak kamu. Anak kamu tu maknanya Nabi Muhammad, sebab dia yang pelihara Nabi Muhammad. Orang panggil dia anak kamu lah, padahal anak Abdullah. Dia bela pada kecil. Buat mari anak kamu, kamu ambil anak kami. Abu Talib cakap, banyak cantik kau orang, kau ambil anak aku untuk kau bunuh. Engkau suruh aku bela anak kau untuk aku belakan dia. Tak, aku ni anak saudara aku. Aku takkan serah pada kamu. Orang tak berani buat apa-apa pada Rasulullah sebab Abu Talib mati pula yang defend dia. Yang berkorban untuk Islam namanya Khadijah. Harta bendanya dihabiskan untuk Islam. Yang ni juga meninggal. Hati mana yang tak sedih tuan-tuan? Yang paling kuat. Sebab tu kalau kita ada kematian, sedih, itu normal. Jangan tuan-tuan sebut pula, tak sedih ke makcik suami meninggal? Tak ada. Tak ada sedih? Tak ada. Kenapa? Normal baru. Oh sudah. Yang lain ada normal baru, takkan menangis. Tak ada normal baru. Makcik tak menangis sekarang, makcik ketawa. Kan gila orang tua ni tuan-tuan. Sedih itu ialah sifat yang Allah Ta'ala bagi pada kita, fitrah. Sedih, semua orang sedih. Tuan-tuan keluar pada masjid ni, kasut hilang, sedih. Kenapa Tuan Haji? Kasut hilang pula. Sampai ke rumah ketawa. Apa bang? Kasut hilang. Isteri pun ketawa. Itu nama dia kampung ketawa tuan-tuan. Rojanya ketawa semua orang.
Kalau kita ada kematian pun sedih, itu normal. Nabi Muhammad pun sedih isteri dia meninggal. Macam pak cik tadi. Saya tak heran dia menangis sebab dia sedih. Rasulullah pun menangis bila anak Rasulullah meninggal. Nitik air mata Rasulullah ni mengalir. Sahabat sampai tanya, kau menangis ya Rasulullah? Ya, anak aku. Saya tak boleh menangis pula. Sebab tu kadang-kadang saya kesian pada orang perempuan, bila suami meninggal dia tak boleh menangis, nanti jatuh air mata atas mayat. Bila nak cium tu nolak, cepat jatuh air mata dengan seksa mayat begini. Apa masalahnya? Yang tak bolehnya meraung bila suami mati, anak mati, isteri mati. Leha yang tu tak boleh. Pergi ambil dia, pergi letak kat kolah masjid tu. Suruh ambil wuduk. Abang, tak boleh. Tak boleh meraung, meratap. Siapa yang nak bagi mak? Selama ni kau lah yang bayar segala-gala belanja rumah, harap bapak engkau haram, engkau pula mati. Yang tu pun tak boleh. Yang ketiga, sebab sedu sedan. Pun tak boleh. Duk cerita apa yang dia buat, apa yang janji. Abang janji nak sehidup semati dengan saya. Kenapa abang mati, abang? Siapa nak jaga saya? Tu imam jawab, saya ada. Sambil duk ikat kain kapan, saya ada. Bukan imam sini, bukan ustaz kita. Ustaz kita okey, tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, sebab itu Nabi Muhammad diuji dengan pelbagai ujian, kemiskinan, kesusahan. Kita tuan-tuan, saya tengok semalam masjid saya pergi tu, di luarnya dia letak air mineral. Air mineral, siapa nak sedekah beli satu, buah dalam tabung, ambil air mineral. Punya banyaknya air. Tuan-tuan pergilah keluar, no air boba, air bomba lagi banyak. Boba banyak, bomba lagi banyak, air sumber tuan ni. Tapi Nabi Muhammad makanan tak ada, orang boikot. Orang tak bagi air kat Rasulullah, orang tak bagi makanan Rasulullah. Rasulullah ni nak minum air, nak rasa apa ni, ambil air buah daun tuan-tuan ni, nak rasa. Ambil batu ikat di perut. Berapa hari ni nak lapar ni, ikat di perut. Kita buka ikatan pasal perut nak ke depan. Makan nasi, buka kain pelikat, buka tali pinggang, lega. Perut nak ke depan. Rasulullah ikat perut dia pasal tak ada makanan. Akhirnya Allah Ta'ala kata, Nabi Muhammad, jom aku bawa engkau berjalan. Hadiah pada engkau, hiburkan hati engkau. Tunjukkan, jangan heran dengan susah, jangan heran dengan batu, jangan heran dengan lapar, jangan heran dengan sedih. Yang aku sediakan untuk kamu sangat hebat. Jom jalan-jalan, jom kita Isra, jom kita Mi'raj. Kamu jangan sedih lagi. Yang Allah sediakan untuk kamu, Allah ni punya hebat. Yang duk lawan kamu, yang duk hentam kamu, tak ada apa Muhammad. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati, ingat Isra dan Mi'raj itu ialah satu perjalanan anugerah yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi kita, yang besar, sebagai salah satu tanda-tanda kenabian. Jadi kalau ada orang yang mendakwa dia Nabi, tanya dia, apa tanda kau Nabi? Nabi Muhammad keluarkan tangan, air mancut daripada jari. Engkau kata engkau Nabi, cuba engkau buat, apa air keluar? Dia tanya dia. Nabi Muhammad tengok bulan, dia belah, bulan terbelah. Engkau nak belah apa? Kelapa. Nabi Muhammad dinaikkan ke langit, engkau naik apa? Sebab ada orang mendakwa dia wakil kerajaan langit. Anak murid dia jumpa di Mekah, naik ke langit. Oh, ayah Ping hebat, saya jumpa saya ni naik daripada Mekah tu, naik ke alam barzah. Alam barzah ke barzah? Barzah, naik ke atas. Oh, jumpa ayah Ping, kepala di atas, kaki di bawah. Hebat tuan-tuan. Orang Perak kata nampak benar, nipunya. Ini jenis gandam lock ni tuan-tuan ni, nampak bulan bintang ni.
Tak ada pada orang lain, hanya berlaku ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Udah ada orang kata Nabi Muhammad pergi ke langit tu ustaz naik apa? Tak ada pakai baju angkasawan ke? Tak ada roket ke? Kalaulah Nabi Muhammad dinaikkan dengan roket, nampak lekeh Tuhan. Kalaulah Nabi Muhammad kena bawa tabung oksigen jalan lompat-lompat, mana mat? Nyebut Tuhan kejap tadi. Kan lekehnya Tuhan macam itu. Kita nak letakkan Tuhan ni sama dengan manusia ke lekeh ni? Allah ni Maha Azim, Maha Akbar. Kita ada sebut Al-Azim, kita ada sebut Allahu Akbar. Tiba-tiba Nabi Muhammad nak naik ke langit, naik angkasa, naik kereta Apollo, jet Apollo. Apa ke? Orang Perak kata apa ke? Kamu nak mana Ahmad? Nak jumpa Isra Mi'raj ni jap. Nunggu tekan nombor dulu, ada pelepasan pula. 1, 2, 3, boom. Apa jenis itu? Nabi Muhammad itu ialah tetamu Allah. Saya ni tetamu tuan-tuan, mesti istimewa. Sebab tu mikrofon saya pegang seorang. Kalau YB pun pegang mikrofon, Ustaz Nazir pun pegang mikrofon, apa istimewa? Semua ahli jemaah pegang mikrofon. Kak Leha, Kak Nak, Kak Tipah tertipu. Mana satu penceramah ni banyak benar mikrofon ni. Sebab tu saya ada sterum saya, meja saya, air mineral saya, tisu sekotak. YB pun tak dapat premier ni tuan-tuan. Elah percuma pula tuan-tuan. Pak saya apa? Pak saya tetamu. Nabi Muhammad tu kan tetamu Allah. Satu, dia nak cerita kepada kita bahawa Allah tu maha berkuasa. Tapi ada orang tak percaya. Boleh pergi naik ke langit lepas isyak turun sebelum subuh. Nabi Muhammad balik tu tuan-tuan, hamparan tempat Rasulullah tidur masih panas. Sebelum baginda pergi, baginda duduk di situ. Bila balik, hamparan tu masih panas. Maknanya sekejap perjalanan dia. Cukup hebat. Ada orang tanya, dia kata, Ustaz, yalah kan, yalah apa engkau? Yalah apa? Yalah kita tengok pada logik lah. Oh, dengan mukjizat tak ada logik. Saya ulang balik. Dengan mukjizat tak ada logik, dengan mukjizat tak ada sains. Sains tak boleh membuktikan mukjizat, logik tak boleh membuktikan mukjizat. Mukjizat tu kekuasaan Tuhan. Sains tak boleh bagi jawapan. Logik tak boleh bagi jawapan. Yang boleh bagi jawapan apa? Iman. Iman percaya. Nabi Musa ambil tongkat, dibelahnya laut. Terbelah laut. Belah kanan laut, belah kiri air. Nabi Musa berjalan tengah-tengah. Cuba bagi tahu, mana logik? Mana sains? Tak boleh. Iman, masya-Allah, subhanallah, tabarakallah. Jalan. Itu yang kata pula kalau kita jumpa tongkat Nabi Musa tu Ustaz, cantiknya. Pilang kawi senang tak? Ketuk kat Kuala Perlis, naik Myvi, relax. Kau ingat kau siapa? Saya Musa tak? Nama kau apa? Musa bin Ahmad betul. Itu Nabi Musa yuk. Kau bukan Nabi yuk. Tongkat tu jadi pada Nabi Musa sebab dia Nabi. Nabi Ibrahim tak terbakar. Habis api padam, keluar elok Nabi Ibrahim. Tak terbakar langsung. Tu mukjizat. Sains tak boleh kaji. Tuan-tuan boleh masuk dalam api. Rumah terbakar, ada orang dalam tu, dia lari masuk. Orang tahan dia, jangan Ibrahim, jangan. Aku Ibrahim. Kau lupa sejarah. Elok pergi. Orang cakap degil. Tak boleh bagi jawapan. Nabi Muhammad naik ke langit, tuan-tuan nak kaji apa? Tapi iman akan membuktikan dia. Logik ni boleh tengok di situ ya. Saya datang dari Ipoh, datang ke Shah-Alam, Sabak berenam, minta maaf. Batu 38. Besok saya nak pergi Ceras. Besok saya ada ceramah dengan Timbalan Ketua Polis Negara besok buat di maktab polis, rakaman TV dengan Ketua Polis Negara besok, insya-Allah. Ahli panel saya siapa? Timbalan Ketua Polis. Oh, masya-Allah, hebat. Timbalan Ketua Polis Negara tu
bukan balai. Tu saya minta kat ustaz tadi mai jadi moderator. Tak apa, saya tak erti cakap banyak-banyak seorang-seorang. Belum sampai lagi ustaz, belum sampai. Besok tuan-tuan tengok dalam TV saya dengan timbalan ketua polis, insya-Allah. Insya-Allah. Baik tuan-tuan, lepas tu saya nak pergi ke Melaka. Katalah saya datang dari Ipoh, datang ke Batu 38 ni, kemudian balik ke Ipoh balik. Tiba-tiba dalam kereta saya ada seekor semut. Semut kecil. Duduk kat depan cermin tu. Dekat steering tu. Dia ikut saya sekali ke sini. Malam patah balik ke Ipoh. Semua pun turun sekali. Masuk sarang dia. Isteri dia tanya, mana bang? Mana pergi awak ni? Aku pergi sahabat berenang. Bila? Petang tadi. Atau balik? Balik ni sekarang balik. Biar betul bang? Abang ni dah makan ubat ke belum? Kalau abang pergi berjalan kaki pukul 3.30, balik pukul 11.30 malam, biar betul bang? Abang minum ketum? Apa pula, aku bukan berjalan kaki. Kalau aku jalan kaki memang tak sampai. Aku naik vampire. Dia terbang. Nama pun hantu, vampire. Kalau betul abang pergi sahabat berenang, apanya abang jumpa? Cekabah. Dia duduk depan sekali, dia nampak semua benda. Dia nampak semua benda, balik dia cerita. Nabi Muhammad bukan naik vampire, Nabi Muhammad bukan naik Mars, bukan naik Boeing, bukan naik Airbus. Dia naik kenderaan yang sangat laju, nama dia Buraq. Sekali kaki belakang dia tarik lain, sekali kaki depan dia tarik lain. Kaki depan dia tarik pendek, kaki belakang dia akan jadi panjang. Sekali kaki belakang dia tarik, kaki tangan dia pula depan tu pula, kaki depan dia pula panjang. Begitulah cara dia terbang. Dia bukan ada sayap. Pergerakan dia daripada kaki belakang dengan kaki depan dia. Masya Allah tuan-tuan. Rasulullah tu dia dibawa berjalan, bukan dia berjalan. Dia dibawa. Kalau dia dibawa apa masalah? Tuan-tuan pergi Mekah 8 jam sebab apa? Dibawa dengan kapal terbang. Ada orang ajak saya pergi Mekah konvoi naik motor. Saya dilantik jadi pelawak, jadi duta. Ustaz, kita orang nak pergi haji, nak buat umrah haji, menggunakan motosikal. So kami datang ni nak minang ustaz jadi duta kami. Jadi saya pun kena naik motor juga. Cadangnya begitulah. Motor apa ES5. Telan naik liar saya tuan-tuan. ES5 nak mampus. Kalau motor ZR kati ZR tu boleh gagah lah, 1600cc, 1100. ES5 100cc tuan-tuan. Agak-agak sampai Alor Pongsu patah balik saya tuan-tuan. Bukan saya nak hina ES5 pula. Nak ke Mekah tu biar betul yuk. Biar betul kau man. Saya kata tak apalah kau orang naik motor, aku naik kapal terbang. Tuan-tuan yang saya hormati, Nabi Muhammad dia dibawa naik. So kalau dia dibawa naik, apa masalah? Yang dibawa naik itu Muhammad. Siapa yang bawa? Allah. Takkan Allah lekeh. Di sini tuan-tuan kita kena letakkan iman. Sebab itu dalam surah Al-Isra ayat yang ke-60 cerita tentang Isra dan Mi'raj ni, kata Allah fitnatan linnas. Dia adalah fitnah kepada manusia. Fitnah ni maknanya apa? Ujian keimanan. Sebab ada orang yang tak percaya kepada Isra dan Mi'raj. Dia kata Nabi Muhammad mimpi. Dia kata Nabi Muhammad tak pergi dengan batang tubuh. Dia kata Nabi Muhammad ni hanya mimpi sahaja. Padahal Rasulullah pergi dengan batang tubuh dia. Ini kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala sebut di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-59. Allah Taala kata apa? Wa ma mana'ana an nursilal bil ayat illa an kadzdzaba bihal awwalun. Allah Ta'ala ni tidak akan menghapuskan tanda-tanda kekuasaan untuk kamu. Setiap hari Allah Ta'ala akan bagikan tanda-tanda kekuasaan supaya kamu insaf, supaya kamu sedar. Sebab tanda-tanda kekuasaan ini telah ditolak oleh orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Sebab itu tuan-tuan, tanda-tanda kekuasaan Allah akan terus berlaku sampai bila-bila. Dulu tahun 80-an saya mula mengajar orang baca Quran umur saya 9 tahun.
Umur 9 tahun saya dah start mengajar orang Quran, orang tua saya ajar, budak-budak saya ajar. Ada satu malam tu tuan, satu budak perempuan, dia mai tunjuk, dia kata ni, semalam kau baca tang sini ada, hari ni kau buka tang sini tak ada ayat dah. Saya duk baca dia, ajar dia semalam. Betul, Quran yang sama. Bila saya tengok malam ni, ayat tu tak ada. Ayat tu yang dia baca malam semalam. Dan yang tak ada tu pula satu ayat saja. Atas ada, bawah ada. Yang tak ada tengah-tengah. Loh, siapa curi pula? Kalau tuan-tuan ingat zaman tu, zaman Al-Quran hilang di mana-mana. Orang buka Quran di masjid hilang. Yang dia ada orang larat tepi dia, tengah-tengah hilang. Masya Allah. Masa tu tuan-tuan takut. Orang kata tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat, Al-Quran tulisan dia hilang. Orang takut. Subuh ramai, maghrib pun ramai. Orang takut nak kiamat. Abang, Quran dah hilang, pergilah masjid, pakak pi tuan-tuan. Allah semayang, Allah semayang. Orang buat siasatan, kenapa Al-Quran ni hilang? Buat siasatan. Dr. Singh yang buat siasatan. Dia pun kata siasatan mendapati bahawa dakwah yang digunakan bermutu rendah, mengakibatkan dia hilang. Yang pipi masjid lah dakwah, langsung kurang balik masjid tuan-tuan ni. Ni pun masalah juga. Takkan manusia ni asal dapat satu ujian, dia dekat dengan Tuhan. Dapat satu ujian, dia berubah. Dapat satu bala, dapat satu petanda, kita berubah. Lepas tu kita lupa. Jangan macam tu. Ni dah jadi orang yang dulu-dulu. Bila nampak satu tanda, dia lawan. Dapat satu tanda, dia lawan. Kita tak macam tu tuan-tuan. Tuan-tuan ada masalah apa pun, cari Tuhan. Sebab Tuhan tunjukkan tanda-tanda supaya kita insaf. Setiap saat. Hari ini Tuhan tunjuk pada kita penyakit, menjadikan kita sepatutnya insaf, makin dekat dengan Tuhan. Alhamdulillah. Ustaz tahu tak, sejak datang Covid ni, kelab malam tutup, disko tutup. Oh bagus. Soalan dia tutup sebab takut pada Allah atau takut pada Covid? Tu soalan dia. Nanti dah habis Covid, kita buka balik, hore, ye. Salah. Kita tutup kerana takut pada Allah. Bukan takut sebab takut pada Covid kita tutup. Salah tu tuan. Aku tutup sebab aku takut pada Allah. Allah datangkan benda ni supaya kita takut pada dia, supaya kita insaf, supaya kita dekat dengan dia. Sebab itu bila Allah Ta'ala kata orang yang bertakwa ni, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Manusia yang baik bila ditimpa musibah, dia akan bercakap, daripada Allah kita datang, sesungguhnya pada Allah balik kita semua ni. Maknanya bila Allah datang musibah ni, dia suruh kita balik pada dia, bukan makin jauh pada dia. Nabi Muhammad ni sedih, jom dekat dengan aku tunjukkan apa yang tunggu pada kamu. Subhanallah tuan-tuan yang saya hormati. Apa benda yang Nabi buat? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pergerakan pertama Rasulullah ialah dari Masjidil Haram pergi ke Masjid Al-Aqsa. Kalau berjalan sebulan baru sampai. Paling-paling kuman 20 hari berjalan kaki baru sampai. Nabi Muhammad tak dan satu malam sampai. Sekali melangkah buruk sampai. Apa buat? Semayang dalam masjid. Apa buat? Bersama dengan para Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad jadi imam. Diberikan oleh Jibril, pilih nak minum mana, arak ke susu. Nabi Muhammad pilih susu. Tuan-tuan yang saya hormati, di mana pergerakan asas bermula? Masjid. Menuju ke mana? Masjid. Maka kalau kita nak menuju pada Allah, di mana tempat dia? Ni tempat dia. Bukan kelak malam. Ada orang yang dilanda sedih, yang dilanda penyakit, yang dilanda susah hati, yang dilanda dengan pelbagai masalah, dia tak mendekatkan diri pada Allah di masjid. Dia dekatkan dengan karaoke, dia dekatkan dengan arak, dia dekatkan diri dia dengan dadah, dia dekatkan diri dia dengan syaitan. Itu bukan dekat, tu jauh. Masjid adalah rumah Allah.
Semayang di masjid, ibadat di masjid, buat pengajian di masjid. Sebab tu tuan-tuan, kita sebagai jawatan kuasa masjid kena sediakan yang terbaik. Masjid biar jadi yang terbaik. Ada tempat untuk orang mengadu masalah, bilik kaunseling. Siapa kaunseling? Kita punya ustaz kita, pakai topi Palestin, kopiah Palestin. Unit kaunseling. Lagi apa yang ada di masjid? Unit bantuan orang. Sebab tu masjid kita sekarang, Allah tuan-tuan, masjid hebat sekarang ni. Ada orang yang letak gubuk rezeki di masjid. Meletak percuma. Siapa yang rasa susah, ambil beras. Siapa yang tak cukup makan, ambil bihun ada, Maggi semua ada, sos semua ada, dia letak. Asal habis orang tambah, asal habis orang tambah ni masjid. Dia jadi tempat orang datang lah. Tuan-tuan, kita jadikan masjid taman ilmu. Macam yang kita duk buat pengajian. Sebab yang datang ni tuan-tuan, kita tak tahu apa masalah dia. Apa masalah kita tak tahu. Dia duduk dekat belakang masjid, dia menung. Dia ni kenapa? Kita kena tanya dia, dari mana, apa masalah, boleh saya bantu? Sebab tu kadang-kadang agama lain orang tertarik sebab dasar menyantuni orang-orang macam ni. Masjid mencari orang susah, masjid jadi tempat menolong orang miskin. Bila masjid jadi hebat tuan-tuan, alhamdulillah, Allah Ta'ala turunkan barakah, turunkan rahmah pada kita. Sebab tu masjid bukan sekadar tempat solat. Masjid lebih daripada itu. Pergerakannya daripada mana? Daripada masjid ke masjid. Jadi kalau ada masjid yang susah, masjid yang kaya, tolong-tolongkan. Kena buat masjid anak angkat. Masjid kita aktif, dalam bank kita 2 juta duit. Masjid sana pula, Allah, pengajian tak ada. Sebulan 4 kali. Kenapa tak buat pengajian? Kami tak ada modal. Kenapa tak buat pengajian? Buat apa? Yang datang pun 5 orang lelaki, 4 orang perempuan. Muka itu juga kami dah jemu buat. Yang datang 5 orang lelaki itu pula seorang kencing tak lawas, asyik bangun masuk, asyik bangun masuk. Yang seorang pula bantu alat pernapasan lagi. Yang satu pakai alat bantuan pendengaran, pekak. Kalau begitu masjid akan sponsor 10 guru untuk sana. Masjid kami akan sponsor 10 guru asatizah pergi sana. Sagu hati dia kami bayar. Dan kami akan bawa separuh jemaah kami imarahkan masjid tuan-tuan. Dan ada pula jemaah masjid pula kata, saya nak sponsor nasi Arab. Malam tu sponsor nasi Arab. Orang kampung terkejut. Orang Perak kata, apa ke ni ramai benar dia ni. Selalu 9 orang je, apa ke ni. Kalau orang Malay Nawak, apa ke ni kata dia. Apakah ramai berbenar malam ni, speaker sudah sampai ke rumah kita, itu dia. Tentang nampak. Itu malam pertama. Masuk malam ketiga, demo datang. Begini ngendak kot tingkap. Bukan dia menengok ustaz yang ceramah tu, nasi Arab. Ada nasi weh, itu dah ramai-ramai. Jangan kita kutuk engkau ada nasi, nampak muka. Tak ada nasi, haram muka engkau. Jangan cakap macam itu. Sebab Nabi memang suruh buat makan. Kerana memberi makan itu menarik hati orang. Kita kadang-kadang bila tengok makan, kita tengok ramai orang, ya ini muka makan, ada muka ada dia, tak ada makan haram. Jangan cakap. Kalau boleh bungkus 4 lagi kat dia. Ambil 4 mat. Banyak sangat tu haji. Untuk anak-anak kamu. Agak-agak malam besok datang lah. Dengan cucu datang. Begini bawanya. Sebab tu menarik hati orang. Wa at'imut ta'am. Bagi makan. Bagi makan ini menjadikan orang suka pada kita. Subhanallah. Tapi kadang-kadang kita tengok benda-benda tu dah tak ada di akhir zaman ni. Nak datang masjid jadi susah. Nak bagi makan di masjid jadi susah. Tak macam dulu. Kita takut tuan-tuan. Ayat subhanallazi ni mendekatkan diri orang dengan masjid dah tak ada. Kita takut jadinya orang menjarakkan diri daripada masjid. Dah berlaku. Yang ni kena lihat balik benda ni.
Sedangkan Isra' dan Mi'raj tu masjid ke masjid. Perjalanan yang hebat ni. Nak menuju Allah. Nabi Muhammad dibawa oleh Jibril alaihissalam. Bukan kaleng-kaleng tuan-tuan yang bawanya. Jibril. Sekali dia buka sayap, gelap segala dunia ni. Dia ada 600 sayap. Sekali dia buka, itu pengiring Rasulullah, pembimbing Rasulullah, bawa naik. Mi'raj. Yang tadi Isra', dia main Mi'raj pula dah. Nak menuju kepada Allah tu apa dia? Kena cari guru yang mursyid. Bukan boleh pergi seorang-seorang nak berubah jadi baik. Dia kena ada pembimbing. Sebab tu pembimbing tu ada di masjid, namanya ustaz, namanya ustazah. Carilah yang mursyid. Jangan main belasah. Kita ada tok guru kita. Tuan-tuan ni untung ada Tuan Nazir ni, orang alim, ngaji dengan dia. Belajar dengan dia. Aku nak berubah tuan, saya nak berubah tuan. Nak berubah. Pandai baca Quran? Tidak. Amai saya ajar Quran. Belajar pada asas. Tuan, saya nak berubah tuan. Bagus. Mai ikut saya. Apa dia Allah? Oh, sudah. Kamu kenal Allah? Tak kenal. Kamu kenal Muhammad? Tak kenal. Kamu kenal diri kamu? Tak kenal. Baik, sekarang kita mula mengenal Allah. Awal-awal belajarnya iaitu dulu. A tu apa, alif tu apa, lam tu apa, lam tu apa, ha tu apa, mim tu apa, ha apa, mim apa, dal tu apa. Lama-lama tak baca Quran. Memang awaludin ma'rifatullah, awal-awal mengenal Allah. Betul. Tapi hari ni tuan-tuan, ada orang yang mengenal Allah, belajar mengenal Allah, langsung tak semayang. Dia tak semayang. Saya banyak jumpa orang macam ni tuan-tuan. Banyak pelajaran dia pelik, dia tak semayang. Saya tanya, kenapa tak semayang? Tak khusyuk. Apa semayang tak khusyuk? Kita tak kenal Allah. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang semayang. Tengok, semayang pun celaka. Sebab apa celaka? Sebab tak kenal Allah. Bila tak kenal Allah, tak payah semayang. Habis tu kau belajar. Sekarang saya belajar mengenal Allah. Bila dah 5 tahun belajar, dah kenal Allah. Dah kenal. Semayang tak? Tak payah semayang. Sebab saya dah kenal Allah. Sudah tuan-tuan. Tak kenal, tak semayang, sudah kenal. Tak semayang macam mana? Sebab dia berguru dengan guru yang tidak mursyid. Tuan-tuan pernah jumpa orang yang mengaku Imam Mahdi? Saya jumpa 2 orang. Seorang lelaki, seorang perempuan. Dia rempuh masuk dalam bilik saya ni. Dia rempuh masuk. Menjerit PA saya, cik. Dia masuk. Boy, susah jumpa ustaz mengalah jumpa YB. YB senang jumpa dalam masjid pakai Afghanistan punya topi. Nak jumpa ustaz ni kena temu janji lah, apalah. Saya kata saya sibuk. Kalau datang saya tak ada. Buat apa datang? Yang kedua, kalau saya ada, temu janji saya ramai, saya kata. Abang tengoklah di luar tu, bawa budak, bawa orang tua, bawa orang sakit. Abang tak buat temu janji, macam mana mereka nak bagi? Mereka ni temu janji lama bang. Tak apalah, abang dah rempuh masuk, abang duduk lah. Apa masalah abang? Dah, dia empat meja. Kenapa dia orang cakap saya bukan Imam Mahdi? Saya tak minta ulang tuan-tuan. Sebab saya faham dah, dia ni terlupa makan ubat. Dia tanya, kenapa dia orang cakap saya bukan Imam Mahdi? Ada yang cakap macam tu ke? Ini yang saya marah ni. Kenapa dia orang tak mengaku saya Imam Mahdi? Allahu Akbar. Ustaz, cuba tengok. Saya ni nampak tak macam Imam Mahdi? Ciri-ciri tu ada, nampak tu ada lah, saya kata. Ustaz macam ni saya suka. Memang saya kena sebut macam tu. Tak saya sebut, tampaknya saya tuan-tuan. Tengok bulu kening tebal, kulit putih tu nampak gitulah. Abang asal mana? Saya Cemor. Cemor. Abang boleh cakap Arab? Tak boleh. Itu silap abang. Imam Mahdi boleh cakap Arab. Jadi abang tak boleh cakap Arab. Bukan Imam Mahdi lah. Itu silap abang tang situ. Makna saya bukanlah. Bukanlah abang tak cakap Arab. Tang situ ya, boleh okey. Okeylah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Masa tu boleh bersalam balik. Alhamdulillah.
Saya sampai sekarang saya berdoa, ya Allah, jangan dah boleh masuk kelas bahasa Arab. Allah, buatnya dia belajar bahasa Arab 4 tahun mampu tuan-tuan. Dia mai jumpa kita pula, ha ustaz kalau bil lughat Arabiah mampu kita. Ayah ni Imam Mahdi dah. Tuan-tuan, pasal apa? Pasal pergi cari guru yang tak mursyid. Okey ustaz, ustaz dah sebut mursyid tu menentang apa mursyid? Mursyid tu bukan tengok pada batang tubuh guru tu. Mursyid tu tengok pada batang tubuh kita yang belajar dengan dia. Selepas kita belajar dan sebelum kita belajar, ada tak perubahan? Ada ustaz, ustaz tak nampak saya pakai jubah. Dulu saya pakai seluar jin, sekarang saya pakai jubah. Itu bukan perubahan. Itu bukan perubahan. Pencuri pun pakai jubah. Tuan-tuan tengok yang mencuri dalam masjid pakai jubah. Yang mencuri tabung, yang mencuri apa nama kain beg orang perempuan pakai telekong. CCTV 2 rakam. Elok dia semayang. Elok makcik tu sujud, dia ambil. Dia lari, dia angkatkan telekong tu, goyang-goyang lari. Pakaian tak tentu tuan-tuan. Akhlak. Akhlak. Okey, cuba tengok. Yang tahu akhlak ni siapa? Isteri. Kan Nabi kata dah. Yang betul-betul tahu tentang suami, isteri. Khairukum khairukum li ahli. Khairukum khairukum li ahli. Siapa yang paling baik di kalangan kamu? Orang yang paling baik pada isteri dia. Jadi isteri kita tahu perangai kita. Tuan-tuan, isteri kata apa? Suami saya ustaz, sejak mengaji dengan Ustaz Dol tu, Ustaz Dolah tu, berubah ustaz. Dulu dia panah baran, sekarang dia banyak sabar ustaz. Dia tak marah. Dulu kalau dia marah dia ustaz, dia ambil kepala saya, dia letak kat lantai cermin ustaz, pecah kepala saya ustaz. Sekarang kalau dia marah, tak ada marah ustaz. Sejak mengaji dengan Ustaz Abdullah tu, dia sabar banyak. Dulu waktu dia makan nasi, kucing tengok dia, dia cekik kucing tu. Oi, garangnya. Sekarang ustaz baik betul. Langsung tak pukul kucing. Sejak dia mengaji tu, kenapa dia tak pukul dia? Tangan dia lumpuh dua-dua belah. Betul tak pukul, tangan lumpuh, stroke. Nampak benar nipunya tuan-tuan. Memang dia tak jadi baran. Itu tanda dia guru dia mursyid. Pergi cari guru dia. Siapa guru dia? Yang kedua, dulu ustaz dia kedekut. Yang amat-amat kedekut. Mengalah Haji Bakhil. Haji Bakhil tak kedekut. Budak kecil bagi minta derma RM1. RM1. Kan datang cikgu laki-laki tu. Tuan Haji, ada orang minta derma. Tuan Haji, apa? Derma? Katakan aku demam. Nampak tuan-tuan? Itu biasalah tuan-tuan. Perangai tu semua orang ada. Ada duit, cakap tak ada. Macam Haji Bakhil lah. Tak bawa lah pula duk gagau-gagau. Padahal ada dia pun. Itu mah dia beradik Bakhil juga. Tapi Haji Bakhil masih lagi bagi. Dia bukan kedekut. Dia bagi apa? Dia bagi 10 kaki kain putih. Nampak? Dia bagi 10 sedekah. Dia bagi 2,000 pada Cikgu Murni. 2,000 je dah bagi. Nampak? Yang budak-budak RM1, dia 2,000. 2,000 bagi. Apa dia upah? Berikan gambar ni pada saya. Minta upah dia gambar je Cikgu Murni. Oh, jahat tuan-tuan. Saya bila nengok Haji Bakhil tu, orang tua ngorat. Orang tua ngorat. Kawan saya tu, kalaulah Cikgu Murni berkahwin dengan dia, macam ayam bertelur di atas padi Cikgu Murni. Oh, kaya. Subhanallah. Adik-beradik Haji Bakhil lah kita. Tapi lepas mengaji dengan Ustaz Abdullah, kita tak jadi lagi bakhil. Syukur pada Allah Ustaz. Suami saya sekarang ni, saya minta pun dia bagi, tak minta pun dia tanya dia bagi. Memang baik Ustaz. Dulu jangan harap Ustaz. Memang maknanya Ustaz dia bagus. Yang ketiga, kalau dulu semayang Zuhur pukul 4.30 petang, Asar 4.45, habis semayang Zuhur, rehat 3 minit, azan Asar. Abang, kenapa abang lewatkan semayang Zuhur 4.30 bang? Tak boleh bang. Allah tak suka melewat-lewatkan waktu. Engkau tak faham. Aku ni kerja. Kalau aku semayang pukul 1.30, 2.30, 3.30, aku sibuk.
Sekarang ni aku cerdik, lewatkan zuhur, awalkan asar. Kan bagus tu, dari satu wuduk yang sama. Tak elok lah bang, melewatkan zuhur, bukan masalah asar tu, lewatkan zuhur. Engkau ni tak faham lah aku kerja. Tuhan pun faham salah aku. Dia ingat Tuhan tu pak saudara dia kot tuan. Lah, tapi sejak bergaji dengan Ustaz Abdullah, dia semayang setengah jam sebelum masuk waktu, dia dah menunggu waktu setengah jam duduk dalam masjid. 15 minit duduk atas jadah dah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia menunggu waktu, bukan waktu menunggu dia. Guru ni mursyid. Itu makna mursyid. Dalam kita nak menuju kepada Allah, kena ada pembimbingnya. Carilah pembimbing tu tuan-tuan. Zaman sekarang terlalu banyak pembimbing yang memecah belahkan masyarakat. Pembimbing yang menjadikan kita ni, menjadikan kita rasa kita hebat, orang lain tak betul. Hari ni banyak pembimbing yang menjadikan kita hari ni tak boleh tegur dengan orang. Salah tu. Carilah pembimbing yang mendekatkan diri pada Allah, yang betul-betul orang ni bimbing kita masuk syurga. Tuan-tuan yang saya hormati, saya nak cakap pada tuan-tuan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang kita tak nampak dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Setiap satu benda yang Allah Taala sebut dalam Quran, benda tu hebat. Sama ada benda itu berbaik ataupun benda itu tak baik. Firaun tak baik, tapi cerita dia tu cukup hebat. Orang yang tak pernah sakit, Firaun, kekayaan melimpah ruah, kekuasaan melimpah ruah, tapi mati dalam laut lemah. Namrud tak pernah sakit, tapi mati dengan nyamuk masuk dalam telinga. Masa tu tak ada baygon. Kalau ada baygon senang spray keluar ini. Mampus Namrud. Punya hebat Namrud ni dengan Babylon ni. Kalah. Tak ada siapa yang menang lawan Tuhan. Sebab tu kita kena ingat, bila kita lawan Tuhan, kita tak menang, kita mesti kalah. Mesti kalah. Sebab tu kalau nak menang, ikut Allah, ikut Quran. Kalau kamu nak berjaya di dunia dan akhirat, ikut Quran, kamu jadi terhebat. Tuan-tuan cuba tengok kamera kita malam ni, ada 3 kamera. Kita buat live ke apa, tak tahu lah, YouTube lah apa, live. Kemarin saya ceramah di Shah Alam semalam. Hari Ahad saya ceramah di Shah Alam pagi pukul 10. Saya tengok kamera saja sebelah orang kiri kanan, tengah-tengah kamera. Dia ceramah kat kamera 11. Itu belum di Pulau Pinang tuan-tuan, 2-30. Oi, udah mengalahkan presiden mereka ni, punya banyak ni. Ini apa? Yang kita duk ceramah ni, di mana boleh tengok? Yang tak datang. Yang mana boleh tengok? Singapura boleh tengok, Australia boleh tengok, New Zealand boleh tengok, Amerika boleh tengok. Macam mana dia orang tengok, Ustaz? Tuan-tuan pernah kaji tak? Dulu kalau kita ceramah dalam masjid, 2 sah tu. 2 sah tu lah duk dengar. Sekarang ceramah kita ni beribu-ribu orang tengok. Baru ni saya masak nasi goreng, yang tengoknya 8.1 juta. Ustaz Kazim masak nasi goreng campur dengan masak lemak. Tak pernah orang buat goreng-goreng nasi. Masak lemak, bumbu satu mangkuk. Penin makcik yang makan tu. Yang tengok saya 8.1 juta. Masya Allah. Tengok saya masak, belum tengok saya naik motor. Naik motor kecil tu 1 juta. Saya tak payah apa, duduk naik motor, naik jalan kaki kedek-kedek 1 juta tengok. Saya naik kereta buat pis 2.3 juta kat TikTok. Tak ada apa. Apa yang saya nak cakap ni, nama dia teknologi langit. Boleh tengok melangkaui di sana. Nabi Muhammad naik daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, teknologi apa? Tak, dia naik tu. Dia tak ikut perjalanan darat, dia ikut perjalanan udara.
Nampak tak cepatnya Nabi bergerak, cepatnya maklumat sampai, cepatnya sampai menggunakan udara, menggunakan angkasa, menggunakan teknologi langit. 1400 tahun dulu Allah dah cerita benda ni. Tapi yang jumpa teknologi ni siapa? Yang buat teknologi ni siapa? Teknologi kapal terbang. Yang buat orang kita Ibnu Finnas. Dia yang buat kapal terbang. Macam mana dia mengkaji macam mana manusia boleh terbang menggunakan kapal. Tapi akibat daripada kita lemah, penjajah masuk dalam negara Islam, dia rampas semua ilmuwan-ilmuwan Islam punya hasil, dan mereka klaim mereka punya, dan mereka tukar nama-nama orang ni. Daripada Ibnu Rushd menjadi Ibnu Avicenna. Avicenna, Ibnu Sina dia jadi Avicenna. Ibnu Rushd dia jadi Averroes. Dia habis tukar. Termasuklah tuan-tuan baca dekat apa nama papan kenyataan tuan-tuan di luar tu, Ibnu Khaitam tu. Itu orang Islam yang mula-mula jumpa kanta, yang mula-mula jumpa teropong, kamera. Ni yang tuan-tuan duk rakam ni, siapa yang buat ni kamera ni? Ibnu Khaitam tuan. Dia duduk dalam penjara tu, ada lubang kecil je. Lubang kecil tu bila masuk dalam lubang dia nampak lurus. Daripada situ dia duduk dalam penjara tu, orang penjarakan dia, ada satu lubang cahaya masuk tu, menjadikan dia daripada kamera ni boleh rakam orang. Daripada cahaya ni boleh rakam, buka tutup dia rakam. Itu asas permulaan penggunaan kamera. Saya tak nak ceritalah tentang Ibnu Rushd ke, Ibnu Sina ke apa benda ke, apa nama Ibnu Al-Farabi ke apa yang buat yang falsuf ke, tak mau. Yang kita nak cerita ni teknologi langit, sebab kita bercakap Isra' dan Mi'raj. Tuan-tuan, Nabi Muhammad pergi ke langit tu, semua teknologi langit. Sebab tu kalau kita nak berjaya dalam dunia ni tuan-tuan, salah satu benda yang paling kita kena kontrol ialah langit. Allah sebut dalam surah Luqman, alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu lihat aku memudahkan urusan kamu di langit? Urusan paling banyak Allah Ta'ala mudahkan di dunia ialah bila kita menguasai langit. Hari ni tuan-tuan tak payah pergi pejabat pos nak beli wang pos, money order, kiriman wang. Dulu zaman 70-an, anak duduk dalam asrama, anak duduk kat Kuala Lumpur minta duit, hantar wang pos. Anak duduk KL, kita duduk Sabak Bernam, anak bagi duit 200 sebulan, wang pos tukar dekat pejabat pos. Sekarang tak payah, transfer guna teknologi apa? Sekarang tak payah ceramah lagi ramai-ramai. Saya hanya ceramah depan kamera, 1 juta orang tengok. Saya bercakap seorang, mengongang. Dulu orang kata gila, belum tentu gila. Dulu bercakap seorang gila, tak. Dia cakap depan kamera. Yang kamera dia bercakap tu 1 juta view dia. Bayangkan tuan-tuan kalau dalam masjid 2 saf, yang di luar sana juta. Sebab tu ramai tak ke masjid, tengok di rumah ya. Begini tengok, tak ke masjid pula ni masalah kita ni. Bila buat di rumah dah tak datang pula, dah kacau-kacau dia main. Tapi nak cakap bahawa apa yang kita boleh sampaikan, bila kita kuasai teknologi langit, kita berjaya. Tapi kita lambat tuan-tuan. Teknologi media, Amerika kuasai dulu, musuh Islam kuasai dulu, Yahudi kuasai dulu. Mereka buat filem membentuk pemikiran orang Islam. Mereka buat drama mengubah pemikiran orang Islam. Mereka buat macam-macam cerita menjadikan propaganda untuk mereka. Sampai sekarang tuan, alhamdulillah, bila PKP ni datang, di mana ada agak manfaat PKP ni? Ada. Bila ada PKP ni, baru teknologi ni orang Melayu nampak. Dulu mereka menguasai teknologi berniaga menggunakan online. Tuan-tuan kenal Jack Ma? Sekali dia berniaga bilion. Perniagaan atas talian. Orang order barang, order sampai, tak payah pergi kedai. Dia jadi kaya di China.
Hari ini bila datang PKP, baru kita cuba berniaga online. Kak Leha buat semprit niaga online. Dulu bawa kuih semprit pergi ke pejabat bulan Syaban. Rasalah siapa nak order bolehlah order. Dulu. Sekarang tak payah. Sekarang buat Facebook je. Semprit Kak Leha, dia jamin sembelit. Pakai order semua. Order semua. Jom tuan-tuan, kita kuasai teknologi langit. Jangan gaduh-gaduh. Bagi tahu dekat pemimpin-pemimpin politik, jangan gaduh-gaduh. Kalau hampa gaduh, kami di bawah ni gaduh. Kalau pemimpin politik tak gaduh-gaduh di atas, yang bawah ni aman. Bila aman, baru dia boleh maju. Perancis, dia tak ada gaduh-gaduh. Dia kuasai langit. Dia buat kapal terbang. Pusat buat kapal terbang, Boeing tu, Airbus tu, Perancis buat. Mereka mana ada gaduh macam kita tunjuk perasaan setiap hari Ahad, tak ada. Mereka hidup aman. Politik mengundi-ngundi, habis ngundi kerjasama, pembangkang kah, pemimpin kah, kerjasama, lepas tu lawan balik. Macam kita ni 24 jam. Akhirnya habiskan masa untuk gaduh. Pi kedai kopi gaduh, pi masjid gaduh, dalam Facebook gaduh. Bila nak aman? Cuba tuan-tuan tengok Britain. Mereka buat kapal terbang. Pesawat-pesawat Hawk daripada mereka. Mirage daripada Perancis. MiG daripada Moskow, daripada Rusia. Ukraine buat kapal terbang yang paling besar dalam dunia. Pergi ke Amerika tuan-tuan, mereka buat Airbus, buat Boeing, semua di sana. Semua kapal. Dan bila mereka menguasai dunia penerbangan, apa kita boleh buat? Mereka conquer pesawat pejuang. Amerika saja ada 13,000 jet pejuang. Malaysia ada berapa? Tu pun tak ada perang, jatuh dalam bendang atau bunuh orang. Amerika ada 13,000, sebab tu dia tak takut. Dia boleh terbang 2,000 km, 3,000 km dalam tempoh sejam pesawat dia. Kalau dia duduk di lautan Pasifik, dia duduk di laut Cina Selatan, kalau dia duduk di laut Hindi, dia nak sampai ke Malaysia tak sampai sejam, dia boleh bom Kuala Lumpur. Apa gaduh dia? Dia teknologi langit. Tuan-tuan tengok Amerika bila dia nak serang Iraq, teknologi langit. Dia duduk di tengah laut naik kapal, kapal dia lepaskan peluru berpandu dengan mesin saja dia boleh kontrol satelit dan dia boleh tembak mana saja dia buat. Daripada ekonomi langit, daripada peperangan langit, daripada penerbangan langit, daripada maklumat juga langit. Kalau tuan-tuan nak sampaikan langit, tuan-tuan cuba tengok handphone tak ada wire. Tak ada wire ni handphone kita, padahal nombor asing-asing. Kalaulah telefon masih ada wire macam yang di rumah, tuan-tuan boleh bayang tak? Pukul 2 pagi baru selesai masalah wire di masjid, duk belik kaki orang. Maklumat boleh sampai. Masya Allah, cerita Isra' dan Mi'raj. Berpuluh-puluh tahun kita dengar ceramah yang sama je. Kalaulah 70 tahun dulu, 50 tahun dulu penceramah cerita teknologi langit tu hebat, kita jadi hebat. Kalaulah pemimpin kita bersatu padu dengan rakyat, kita boleh maju hebat tuan-tuan. Tuan-tuan nampak tak di langit tu kosong? Tak tuan-tuan, di langit tu penuh dengan benda. Ada wireless police, ada wireless askar, ada talian daripada kapal terbang, ada menara kawalan di langit, ada kawalan televisyen di langit, ada frekuensi radio di langit, ada frekuensi lepah di langit. Lepah pun ada di langit, jalan-jalan di angkasa. Nampak je kosong tuan-tuan, sebenarnya paling banyak laluan di langit, lebih daripada laluan di darat. Tapi itulah kekuasaan Tuhan.
buatlah aku bagi. Jadi tuan-tuan, jom kita majukan masjid kita dengan langit, teknologi langit. Apa nak buat? Pulang pada tuan-tuan. Imam tuan-tuan baca sedap, nak tarik orang buat live, kamera duduk depan dia, dia baca. Jangan dia babai kat kamera sudah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, gitu babai. Ada sewe punya imam tuan-tuan ni. Dia buat live. Bacaan imam merdu dari Masjid At-Taqwa Batu Lapan. Orang datang. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masuk. Ar-Rahmanir Rahim. Abang, ini imam mana dia? Ini abang kenal ni, kata dia. Ini masjid kita ni, sedap dia baca abang. Jom kita pergi. 2 orang dah tambah. Tuan-tuan tengok ada satu makcik makan tiram mentah-mentah. Dia jual tiram, dia kopek kulit tiram tu, dia bubuh lemon, dia makan. Sedap. Kita tengok pun telah elok. Biar betul kau makan mentah, sedap. Ada orang dari Johor sanggup datang nak tengok dia makan. Pasal apa? Viral. Teknologi langit. Jadi ini tuan-tuan yang kita buat untuk masjid. Saya cakap malam ni untuk masjid. Tuan-tuan boleh gunakan. Siapa yang sakit hari ni, siapa yang susah hari ni, siapa yang mati hari ni, dulu-dulu teknologi langit juga. Ketuk gong, kongkang dulu ni. Pengumuman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia maklumkan bahawa Hajah ni meninggal dunia pagi tadi. Dimaklumkan sekali lagi. Nampak tak? Yang tengah makan berhenti. Siapa pula tu? Dulu. Sekarang WhatsApp. Sekarang Telegram. Makluman kematian ke bumi jam 10 pagi. Dijemput hadir semua. Sekelip mata sampai. Ni teknologi. Kenapa tak nak pakai benda ni? Buat tuan-tuan, buat. Saya dah kata pada tuan-tuan, kalau nak jadi kaya ada 2. 1, banyak kawan. Bila banyak kawan, tuan-tuan jadi kaya. Betul tuan-tuan. Nak jadi kaya, kalau kita banyak kawan berniaga, laku. Kalau tak ada kawan, siapa nak datang? Nak jadi kaya, kena ramai friends. Sekarang masjid nak jadi kaya, ramai jemaah, wujudkan friends sebanyak-banyaknya. Friend di Facebook, friend di TikTok, kawan. Saya ada friend dalam Facebook taklah ramai, 1.9 juta. Tak ramai. TikTok ada lah 1 juta lebih ke 5 juta kot TikTok. 5 juta. Friend saja 600,000. Tuan-tuan, bila kita ramai kawan, orang doa kita ramai. Bila kita ramai kawan, kita boleh ajak orang. Jadi masjid kena ramai kawan. Nombor 2, bagaimana nak kaya saya sebut, ikutlah Nabi Muhammad, banyakkan bersedekah. Dan kita ni tuan-tuan dah busuk bulan Syaban, tak lama lagi, lepas tu Ramadan. Nabi Muhammad bila sampai Ramadan, baginda akan bersedekah macam angin yang bertiup. Maka jom masjid kita ni, apa kita boleh buat untuk kita sedekah, bantu orang buka puasa. InsyaAllah tuan-tuan, di sekolah saya setiap malam Ramadan, tarawih setiap malam. Setiap malam kami tarawih sepanjang Ramadan, dari malam 1 sampai malam last, selama 16 tahun dah. Jadi agak-agak jumpa ada Lailatul Qadar, InsyaAllah 16 tahun dah. Dan waktu sahur kami bagi makan percuma. Yang datang sembahyang 200, 300, yang makan sahur 400, 100 ekstra, tak tahu dari mana datang. Jangan dihalau pula, sembahyang tak mau, makan datang, jangan. Sponsor percuma. Dulu-dulu saya keluar duit sendiri, sekarang tak payah orang sponsor. Orang ni. Masjid boleh buat. Tak mampu buat sepanjang malam, sepanjang bulan, kita buat 10 malam terakhir. Jom kita buat. Sedekah akan meningkat, masjid akan makmur, kampung akan diberkati. Bulan Ramadan. Tuan-tuan cuba buat tengok. Kita mulakan dulu bulan Syaban. Kita cuba buat tengok sahur. Kita mulai dan sahur. Kita buat Jumaat malam Sabtu.
Tengok Jonah latihan. InsyaAllah tuan-tuan. Sekarang kami buat latihan Isnin Khamis puasa sunat. Kemudian buka puasa percuma. Ramai puasa. Makan. Bila buat macam itu tuan-tuan, kita rasa dekat, kita rasa seronok, kita sayang sama-sama kita. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, dah 1 jam 20 minit dah saya ceramah, lama lah. Saya pun nak ke Kuala Lumpur pula. Cukuplah sekadar itu. Saya dah ceramah 32 tahun Ustaz. Ini kali pertama datang ke masjid tuan-tuan. Jadi kalau nak jemput pula 32 tahun lagi. Agak-agak siapa yang bertahan. Wallahu a'lam tuan-tuan. Terima kasih pada YB, terima kasih pada pengurusi, terima kasih kepada ketua kampung, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf jika terkasar bahasa.